sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu ba'd. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kita daripada kitab Syarah Qatrun Nada wa Bil Sada, dan kita berhenti pada bab maf'ul. Kita dah masuk pada bab maf'ul. Kita dah bicara bab marfu'. Kita dah bicara mubtada, khabar, fa'il, dan kemudian kita bicara tentang apa? Sedikit tentang maf'ulun bih. Dan bila kita bicarakan tentang fa'il dan juga maf'ulun bih tu, kita masuk kepada pembicaraan istighal dan juga apa? Tanazu'. Itu dipanggil hubungan antara bab fa'il dan maf'ulun bih, iaitu apa? Istighal dan juga tanazu'. Hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab maf'ul mansub. Ini insya-Allah dah mudah lah. Yang crucial dalam peringkat level kelima ni, macam kalau kita baca Qatrun Nada kan, kalau pondok-pondok dia baca kawakib, isu-isu dua tu yang boleh bayar. Tanazu', satu lagi dengan apa? Dengan istighal. Itu je orang kata pening apa. Tak ada apa pening pun, senang lah. Isu. Boleh. Jadi main setting saja tu yang salah. Istighal kan, istighal tu masalah apa? Dia ada apa? Yang kita sebut dhamir balik tu. Dhamir kembali kepada apa barang yang mutaakhir, lafaz betul. Itu masalah istighal. Bukan dhamir tu merujuk kepada mana? Itu hari tu lah kan. Dia banyak istighal minggu lepas. Minggu lepas. Untuk tengok video lah, sangat-sangat penting lah beristighal. Dalam Al-Quran banyak istighal kan. Itu apa? dalam Facebook kan. Itu dalam Facebook untuk minggu lepas punya. Boleh. Itu daripada kata payah gila apa tak ada lah. Kita faham basic apa semua. Senang. InsyaAllah. Yang lain semua itu sama macam biasa. Cuma dia tadqiq pada beberapa masalah sajalah. Baik, jom kita baca qala musannif rahimahullah babul maf'ul mansubun. Bab pada menyatakan maf'ul itu mansub. Qad madha anna al-fa'ila marfu'un abada wa'lam anna al-an wa'lam al-an anna al-maf'ula mansubun abada. Telah terdahulu bahawa fa'il itu marfu' selama-lamanya, dan ketahuilah di sini sekarang bahawa maf'ul itu mansub selama-lamanya. Jadi apa saya dipanggil maf'ul, confirm bah mansub. والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل والمفعول يكون واحدا فأكثر والنصب خفيف فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. Apa makna dia? Sebab kenapa fa'il itu satu, maf'ul dia banyak. Sebab apa fa'il apa? Satu, maf'ul dia banyak. Kerana apa? Ar-raf'u thaqilun. Ar-raf'u apa? Thaqilun. Kerana rafa' itu barang yang berat. Wal maf'ul yakunu wahidan fa aksar, sedangkan maf'ul itu dia apa? Lebih banyak daripada satu. Wan nasbu khafif, sedangkan nasab itu apa? Khafif. Jadi dia kata sebab fa'il itu satu, sebab apa maf'ul ni banyak. Kan kita jumpa maf'ulun bih, maf'ul lahu, maf'ul li ajli, maf'ul tu dia kan, maf'ul mutlak dan sebagainya. Sebab maf'ul banyak, fa'il hanya satu jenis saja. Dia kata fa'il itu berat. Yang maf'ul ni benda yang ringan. Kedudukan dia dalam ayat benda yang tambah-tambahan, samping-sampingan, maka banyaklah dia. Boleh? Maka dia kata faja'alus saqila lil qalil, maka berat itu depa apa? Letakkan pada benda yang qalil sikit, wal khafif letakkan benda yang apa? Kasir. Maksudnya apa? Kalau saqil qalil, khafif kasir, maksudnya akan terhasil ta'adul. Ta'adul maknanya keseimbangan. Itu tak ada apalah, itu dia punya orang panggil apa? Isu berkenaan dengan ta'lil. Kenapa banyaknya maf'ul, kenapa sedikitnya apa? Fa'il. Wa huwa khamsatun, iaitu 5. Maf'ul ada berapa? 5. Wa hadha huwa as-sahih, ini pendapat yang sahih. Wa hiya al-maf'ul bihi. Yang pertama maf'ul bihi, ka darabtu zaidan, wa maf'ul mutlaq wa huwa masdar, ka darabtu darban, wal maf'ul fihi wa huwa zarfu, ka sumtu yawm al-khamis, wa jalastu amamaka, wal maf'ul lahu ka qumtu ijlalan lak, wa maf'ul ma'ahu ka sirtu wan nila. وناقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به وقدر سرت وجاوزت النيل. Baik, apa makna dia? Dia nak kata hadza huwa sahih, pendapat mengatakan maf'ul itu 5, ini pendapat yang paling tepat. Wahia, bilangan yang 5 itu apa? Maf'ul bihi itu satu. Contohnya ka darabtu zaidan, wa maf'ul mutlaq wa huwa masdar, itu dipanggil nama lain maf'ul mutlaq masdar, ka darabtu darban, fahamlah. Wal maf'ul fihi, maf'ul fihi itu dipanggil zaraf, ka sumtu yawm al-khamis, yawm al-khamis itu dipanggil zaraf. Wa jalastu amamaka, itu dipanggil zaraf makan. Wal maf'ul lahu, yang yang kelima maf'ul apa? Yang ini keempat maf'ul apa? Lahu, maf'ul li ajlih. Qumtu ijlalan laka. Jadi ijlalan tu maf'ul li ajlih.
Wal maf'ul la ma'ahu, dan juga maf'ul ma'ah. Kasirtu wan nil. Maf'ul ma'ah apa dia? Kita sebut dipanggil apa? Bersama-sama. Itu makna apa? Ma'ah. Apa yang berada bersama-sama ketika pekerjaan itu dilakukan. Itu telah kita cerita sebelum ni. Jadi bila dia kata sirtu wan nila, apa makna dia? Aku berjalan, dan bersama-sama ketika aku berjalan ini apa? Nil di sebelah aku, ataupun aku berjalan menyeberangi apa? Nil. Menyeberangi apa? Nil. Itu makna apa? Yang kedua. Wa naqasa, telah mengurangkan oleh Zajjaj. Zajjaj ni salah seorang ulama yang masyhur dalam ilmu nahwu ni. Minha maf'ul ma'ahu. Dia kata dia mengurangkan maf'ul ma'ahu. Dia kata maf'ul ma'ahu ni nak buat apa? Maf'ul banyak sangat. Maf'ul ma'ahu lah apa? Buanglah satu. Dia buang maf'ul ma'ahu. Faja'alahu maf'ulan bih, maka dijadikan maf'ul ma'ahu sebenarnya maf'ul bih. Wa qaddara, dan dia takdirkan sirtu wan nil tadi tu dengan dia takdir apa? Sirtu wa jawaztu an-nila. Aku berjalan dan aku melepasi. Jawaz tu dia melepasi apa? Nil. Maka hakikatnya bila kita takdir sedemikian jawaztu, maka nil tu hakikatnya maf'ulun bih. Maf'ul apa? Maf'ulun bih. Tak payah perlu dikata maf'ul ma'ah lah, hakikatnya maf'ulun. Tapi yang jawaz tu dikira muqaddar. Muqaddar. Bagi Zajjaj dia kata muqaddar. Jadi kalau kita i'rab berdasarkan Zajjaj, nila akan jadi apa? Maf'ulun bih li fi'lin mahzuf. Taqdiruhu jawaztu. Takdiruhu apa? Jawaztu. Boleh tu pandangan Zajjaj. Best guy i'rab tadi. Ada banyak teknikal. Boleh? Baik. Wa naqasal kufiyuna minha maf'ulah. Geng-geng kufiyun pula mengurangkan daripada bilangan maf'ul itu maf'ulah, dia buang. Faja'alu min babi maf'ul mutlaq. Maf'ulah ni sebenarnya maf'ul mutlaq lah. Dia berkata macam tu. Qa'atu julusan. Qa'atu apa? Julusan. Dia kan kita kata maf'ulah, maf'ul li ajlih mesti bentuk dia masdar, betul tidak? Maf'ul apa? Bentuk dia apa? Masdar dia. Qumtu ijlalan laka. Qumtu apa? Ijlalan apa? Laka. Ijlalan tu dia panggil masdar. Boleh? Jadi samalah dengan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq pun masdar. Boleh faham? Dia nak buat apa? Kita nak tambah pula maf'ul li ajli yang nak bezakan dengan masdar. Maka kita apa? Baik harung sekali je. Boleh tu pandangan kufiyun. Tapi kita kata tak, ada pada takdir makna berbeza. Boleh. Wa zada as-Sayrafi. Sayrafi syarih kitab Sibawih. Sayrafi apa? Syarih kitab apa? Sibawih. Ada yang masyhur mensyarahkan kitab Sibawih. Di syarah kitab Al-Kitab lah. Al-Kitab tu. Itu berapa jilid dia tu. Sadisan ditambah lagi. Patutnya 5 ditambah yang ke-6. Wa huwal maf'ul minhu. Maf'ul apa? Minhu. Apa makna maf'ul minhu pula? Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan. Tengok di sini. Ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan. Telah memilih Musa akan kaumnya itu 70 apa? Orang. 70 apa? Orang lelaki. Macam mana boleh jadi apa? Sab'in tu sebab apa? Mansub sab'in tu. Sedangkan ikhtara fi'il, Musa fa'il, qaumahu maf'ulun bih dah. Betul apa ya sab'ina rajulan? Dia kata ni mesti maf'ul minhu. Tu pendapat siapa? Sayrafi. Boleh? Sebab dia kata ikhtara fi'il, Musa fa'il, qaumahu maf'ulun bih. Habis itulah. Boleh faham tak? Tu sab'ina jadi apa? Nampak tak? Apa? Dia panggil apa? Sab'ina jadi apa? Mestilah bukan maf'ul bih, sebab maf'ul bih dah settle. Mesti maf'ul yang lain. Dia kata ni mesti maf'ul minhu. Maksudnya apa? Takdir min. Takdir apa? Min di situ. Maksudnya memilih Nabi Musa kaumnya dari 70 orang. Dia apa? 70 apa? 70 orang. Tu pendapat apa? Sayrafi. Tapi kita kata apa? Apa dak? Ini ikhtara, dia memerlukan maf'ul sani. Maf'ul sani maf'ulun bih lah. Memilih Ali Seman menjadi sekian-sekian. Boleh ikhtara tu maknanya boleh membawa kepada maf'ul sani. Boleh. Baik, itu isu berkenaan dengan apa? Maf'ul tadi. Wa sammal Jauhari, tapi kesemua munaqashah ni kesemua dalam mutawalat lah berbincang peletakan isu syi'rab ni. Wa sammal Jauhari. Jauhari ni siapa? Pengarang kamus. Siapa tahu kamus dia? Sihah Jauhari. Kamus apa? Sihah apa? Jauhari. Lebih kurang 10 ke 12. Dia jilid. Dia Sihah ni kalau disebut di sini
fi hudud 400. 400 apa? 400 hijrah. 400 hijrah Johari. Ismail bin Hammad. Ismail bin apa? Bin Hammad. Baik. Ada lagi sama-sama. Kitab dia. Ada. Dia rujukan utama. Johari. Dan dikatakan kamus Johari ni, kamus Sihah Johari ni dia adalah rujukan utama. Sebelumnya datang Qamusul Muhit Fairuzabadi. Maka bila Qamusul Muhit datang, dia telah apa? Menenggelamkan populariti Sihah Johari. Itu dia. Jadi kalau orang kata Qamus Muhit ni power Fairuzabadi ni. Kemudian Qamus Muhit tu disyarahkan oleh apa? Syekh Syekh Murtada Az-Zabidi bawa 40 jilid. Oh jilid. Kamu berapa jilid? Kamu Muhit tu saya 2 jilid je. Oh. 2 jilid je. Tapi memang ulama hafal lah kamu apa? Muhit tu. Macam orang yang hafal dia apa? Badi'ul Zaman Said Nursi. Hafal tapi sampai bab sin. Bab sin pun banyak. Ada lebih kurang berapa? 80,000 maddah. Allah. 80,000 maddah tu mesti kata akar lah. Maddah tu mesti kata akar. 80,000. Dan Al-Quran hanya ada 6,000 akar. Berapa hafal banyak? Faham tak? Kalau isu dalam Quran beredar sekitar apa? 6 ke 7,000 kata akar. So pun nak sampai 80,000. Sinnya. Al-Quran sampai ya. Sampai sin pun gila tu, banyak tu. Separuh dah. Alif pun tak baik. Antara yang hafal ni geng singkit lah, singkit. Hafal sebelum tidur lah, satu muka. Lah kali habis hafal semua. Atuk kepada Syekh Muhammad Hassan Dado. Walad Dado. Muhammad Hassan. Apa ya? Lepas tu kata tak apa motor pula. Okay, sebelum tidur apa semuka. Habis satu motor. Itu dia. Disiplin. Boleh. Hak yang Fairuzabadi pengarang kitab tu, dia kata apa? Aku kalau sebelum tidur aku takkan lepas hafal apa 200 muka. Lagi dahsyat 200 muka. 200 muka kararis saya kitab-kitab ni. 200 muka sebelum tidur. Fairuzabadi pengarang Sahih Kamus. Tu dia. Lagi yang panggil apa? Dahsyat lah. Dia kahwin. Ini memang dahsyat lah. Apa Fairuzabadi tu. Jadi kita kena buat macam tu lah. Apa setiap hari. Very busy kan. Tak ada. Anda pun bila nak ngulang, bila duk busy duk jogging ni kan tak ada hafal, tak ada ngulang. Tapi dah kena ngulang balik. Jogging berapa setengah jam je pun kan. Hafal setengah jam tak lama pun, ngulang pun setengah jam. Jadi masa kita ambil dalam benda setiap hari tu tak ada siapa boleh la yunazi'uka ahad. 1 jam setengah. Ni 1 jam setengah lah kita nak main telefon. Telefon tak apalah, kita dalam sehari tu baik pukul sejam lain pula boleh. Tu kalau tu pun kita dah jadi apa? Alamah dunia. Orang paling alim di dunia. Kalau kita buat disiplin macam tu lah. Anda pun bila anda buat tajribah hafal apa waktu Ramadan itu apa 60 bait habis. Istiqamah aja. 5 bait sehari. Berapa 2 minggu 20 hari habis. Lepas tu Johar Maknun dah 100 bait. Terus. Lepas tu lupa sikit lah. Dah jogging. Dah ada gaji. Kan? Ulang gaji malah. Tu ujian kita. Dia akhir. Dia kena baca iklan juga. Buat kena nyanyi orang-orang. Ketuk mandi. Rajin Hindu no. Tu lemah kita tu. Baik. Habis. Wasammal Jauhari al-mustasna maf'ulan dunahu. Ini nama lain pula. Jauhari dia namakan mustasna. Kita mustasna lah. Boleh? Dia namakan maf'ulan juga. Tapi maf'ulan dunahu. Duna lain lah. Ghair. Maf'ul lain daripadanya. Benda lain lah tu. Lain. Kan kita terjemah ilah tu kan melainkan kan. Duna tu lain lah tu. Lain. Baik. Maf'ul bihi. Okay, baca Abang Imran. Al-maf'ul bihi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi qala al-maf'ul bihi wa huwa ma waqa'a alayhi fi'lul fa'ili darabtu Zaidan. Baik, makna dia apa? Dia kata maf'ul bihi adalah ma waqa'a alayhi fi'lul fa'il. Apa makna waqa'a alayhi? Menimpa ke atasnya itu perbuatan orang yang melaku ataupun perbuatan fa'il. Boleh? Itu dia punya makna apa?
maf'ulun bih. Kalau darabtu Zaidan, maka kita panggil Zaidan maf'ulun bih. Sebab apa? Ditimpakan kepadanya perbuatan apa? Daraba. Perbuatan apa? Daraba. Boleh? Baik. Kita Melayu panggil penderita lah kan? Penderita. Baik. Tengok di situ syarah dia. قال هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات متعلقات. Baik, dia kata apa? Hazal had ni ta'rif. Ta'rif ini karya Ibn Hajib. Dia benar Ibn Hajib. Ibn Hajib ni masyhur lah. Dia karang kitab Al-Kafiyah dan juga apa? Al-Syafiyah. Kafiyah tu mukhtasar daripada kitab Mufassal karya Imam Az-Zamakhsyari. Dan Imam Az-Zamakhsyari tu mufassal ringkasan dari kitab Sibawih. Jadi kalau kita nak sanad terus ke kitab Sibawih itu, kena baca daripada penulisan apa? Ibn Hajib lah. Itu kita dapat sanad terus kepada Sibawih. Hak yang depa ni banyak ada panggil mafhum daripada makna-makna kalam Sibawih. Boleh? Itu dia punya isu dia. Kitab Mufassal besar ni je. Nanti besar ni kitab Mufassal. Besar ni je. Tapi syarah-syarah dia bagi Mufassal tu semua tak kurang daripada 5 jilid lah. Syarah bagi kitab Mufassal Ibnu Zamakhsyari tu, Zamakhsyari Mufassal. Dan Kafiyah tu bawa Nabli bawa ni, apa syarah dia Radiuddin Istrabazi 5 jilid. Baca pun pening pula. Baca cukup sini lah, baca sini pun kita alim lah kan. Jadi Syekh ambil apa definisi daripada Ibn Hajib daripada kitab Kafiyah tu. Rahimahullahu taala. Wa qad istashkala biqaulihi, maka dia kata istashkala, ada orang ada menyatakan iskal, isu permasalahan pada definisi tadi. Biqaulika, dengan kata kamu ma darabtu Zaidan wala tadrib Zaidan. Kan kita kata apa makna maf'ul tadi? Kena kepadanya apa? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Perbuatan fa'il. Baik. Bila kita kata darabtu Zaidan, itu betul kenalah sebab ayat musbat. Tapi kalau ayat nafi, tidak aku pukul Zaid, maksudnya kena tak pukulan tu pada Zaid? Tak kena lah. Betul, faham tak? Pandai dia pun simpul tu. Faham tak? Kita kata kalau ayat positif, aku pukul Zaid, maksudnya memanglah Zaid kena pukulan lah. Tapi kalau aku tak pukul Zaid, Zaid kena pukulan tak? Tak kena lah. Tak kena lah. Jadi makna bila kita definisikan maf'ul bih dengan wuku' kena, maka ini telah apa? Terkeluar daripada makna wuku' itu hal ayat ketika nafi. Hal ayat ketika apa? Ketika nafi. Boleh? Satu dia kata wa ajaba, tapi dijawab bi annal murad bi wuqu' innama huwa ta'alluquhu bima la yu'qal illa bih. Panjang tu. Bahawa dikendaki dengan makna wuqu' adalah hanya saja ta'alluquhu, berkaitannya ia, hu tu maf'ul, hu tu apa maf'ul, berkaitannya ia yakni maf'ul, bima la yuqal, dengan barang yang tidak boleh digambarkan di akal illa bihi, melainkan dengannya. Maksudnya apa? Makna wuqu' adalah apa? Ta'alluq. Maksudnya apa? Berhubungannya maf'ul itu dengan fa'il, itu je. Berhubungan apa? Fi'il itu dengan berhubungannya maf'ul itu dengan fi'il. Maksudnya apa? Kita faham pada akal. Maksudnya apa? Ada maf'ul, kemudian ada apa? Ada fi'il. Kalau tak ada fi'il, macam mana ada apa? Maf'ul. Boleh faham? Jadi kita faham berkaitan itu saja. Bukan semesti berlaku atau tidak perbuatan fi'il itu di dunia realiti. Itu kita bukan bincang itu. Yang awak bincang tadi isu apa? Berlaku pada dunia realiti. Tak, kita bukan bincang itu. Kita kata hanya apa? Nisbah antara fi'il dengan maf'ul. Itu saja. Yang benda yang kita bayangkan dalam minda itu saja. Boleh? Nampak? Tu dia punya makna apa? Kalam Ibnu Hajib. Dia nampak? Dia jawab pun cerdik, insya-Allah. Baik. Ala tara? Okey, baca. Baik. Bukan tadi min habis kan, Cak. Ala tara, tidakkah kau lihat bahawasanya Zaid pada dua misal tadi muta'alliqun bi daraba? Apa yang muta'alliq bi daraba tu? Berhubungan dengan daraba. Maksudnya dipahami nisbah antara dua benda tadi.
wa anna daraba, dan bahwasanya daraba yatawaqqafu fahmuhu alaihi au ala maqamuhu min al-muta'alliqat. Maka daraba itu dipanggil terhenti faham makna daraba itu ke atas apa yang ke atas maf'ulun bih. Alaihi itu ke atas maf'ulun bih, ataupun apa yang mengganti maf'ulun bih daripada muta'allaq yang lain. Apa muta'allaq yang lain? Maf'ul yang lain lah. Zaraf, maf'ul mutlaq, boleh faham. Jadi kita tidak akan faham dipanggil apa? Maf'ul, mana-mana maf'ul, melainkan dengan dibayangkan bersamanya dengan apa? Fi'il. Itu makna apa? Wuku. Itu makna apa? Wuku. Bukan maksudnya berlaku pada dunia realiti. Boleh? Dia dah bicara masalah makulah sikit lah, tapi tak payahlah itu apa, tak perlu tambahan. Baik, okay, jadi nampak faham okay, sekali lagi ulang. Ada orang buat isu bila Ibn Hajib kata apa, wuqu'ul fi'li, wuku apa, istilah apa, ma waqa'a alihi fi'lul fa'il, ma waqa'a alihi apa, fi'il apa, fa'il. Maksudnya apa yang kena fi'il apa yang kena ke atasnya oleh fi'il fa'il, itulah dipanggil maf'ul. Maka orang kata, awak bila awak cakap apa yang kena kepadanya perbuatan apa, fa'il, maka itu hanya benar pada ayat apa, musbat, ayat positif. Maksudnya darabtu Zaidan, saya pukul Zaid. Itu tak apalah, memang pukul tu kena pada Zaid. Tapi kalau kita sebut ma darabtu Zaidan, maksudnya saya tak pukul Zaid, maksudnya Zaid tu tak kena pukul, maka tak kenalah awak punya definisi ni. Betul aku kata dak. Entah cakap macam tu itu fahaman awak tentang makna wuku'. Awak faham benda yang bukan maksud saya. Makna wuku' bukannya mesti kena pada dunia realiti kena wuku'. Tak. Maksud wuku' tadi hanyalah dipanggil barang yang kita fahami antara hubungan maf'ul dengan hubungan apa? Fi'il, itu je. Yang mana kalau tanpa hubungan tersebut kita takkan faham lah ayat itu secara sempurna. Sebut tiba-tiba sebut Zaid. Apa Zaid? Boleh? Mesti kita kata ada apa? Darb. Nisbah dia sama ada hubungan, kita bayangkan hubungan dikaitkan berlaku apa dia dikenakan pukulan pada maf'ul ataupun tidak kena, itu je. Boleh kita bayangkan benda yang bermain dalam minda. Kalau ayat ma darabtu Zaidan, dari segi i'rabnya masih lagi Zaidan tu maf'ulun bih, tapi dari segi realiti tak berlaku lah, tak kena lah. Ya, tak kena. Tu maknanya i'rab sebagai maf'ul bih tu tetap dia sebagai maf'ul bih nasab lah. Masak macam biasa. Ya, betul. Itu macam biasa, tak apalah. Itu benda iktibarat lah. Boleh habis. Seterusnya bab yang penting adalah munada. Ini masalah apa? Munada. Okey, jom baca. Ya. أي ومن المفعول به المنادى وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب ya anhu. Dia kata minhu munada, minal maf'ul juga dipanggil munada. Ustaz, sebab apa dikira sebagai maf'ulun bih munada ni? Satu kata Tuku rahimahullah, wa minal maf'ul bih munada, sebahagian maf'ul bih itu munada. Zalika li anna qaulaka, demikian itu kerana kata kamu ya Abdullah asluhu ad'u Abdullah. Jadi kita panggil apa yang berlaku di situ? Huzifal fi'lu, maka dibuangkan fi'il. Wa uniba ya anhu, maka digantikan ya tempat ad'u. Maka sebenarnya adalah apa? Abdullah itu maf'ulun bih bagi apa? Ad'u. Boleh faham? Jadi dia nak kata bahawasanya munada berdasarkan takdir yang tersebut hakikatnya adalah sebahagian daripada bab maf'ulun bihi. Boleh? Baik. Sekarang ni kita bicara berkenaan dengan isu apa? Munada. Innama yunsabu mudhafan ka ya Abdullah atau shibhahu ka ya hasanan wajhuhu wa ya tali'an jabala wa ya rafiqan bil ibad atau nakaratan ghayra maqsudatin ka qawli al-a'ma ya rajulan khudh bi yadi. Baik, ini kita mengaji dah kan dalam matan julumiyah dulu. Apa dia? Munada tu ada 5 betul. Pertama dipanggil munada alam. Yang kedua nakirah apa? Maqsudah.
Yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat mudhaf. Yang kelima pada syibih mudhaf. Kita sebut hukum ini, ingatlah. Yang dua yang terawal alam dan nakirah maqsudah mabni. Boleh? Mabni ala apa? Ala dhammi fi mahalli nasb. Sekali lagi apa? Mabni ala apa? Dhammi fi mahalli apa? An-nasb. Kita mengaji dah tajwid mih tu. Yang ketiga yang terbaki nakirah maqsudah, nakirah apa? Nakirah ghairu maqsudah, apa? Mudhaf dengan syibih bil mudhaf, kesemua mansub. Kesemua apa? Mansub. Itu kita mengaji dalam matan jurumah dulu. Saya malah dah ulang. Baik dia kata, tapi ada lagi tambahan lah, ada beberapa mudanda yang kita tak pernah mengaji pun sebelum ni. Baik. Lagi baca. Yani anna al-munada innama yunsabu lafzan Yansibu. innama yansibu lafzan fi thalathi. Betul silap. Innama yunsabu lafzan fi salasi masaila. Apa makna dia? Yakni munada dikira mansub dari segi lafaz pada 3 masalah. Apa maksud dia mansub di segi lafaz? Apa maksud dia mansub di segi lafaz? Maksudnya kita sebut munada mansub. Tapi yang tadi, yang dua yang terawal tu dia panggil apa? Mansub mahallan. Mansub apa? Mahallan. Tapi lafaz dia mabni. Sekali lagi. 3 yang bawah dipanggil sebagai apa? Munada mansub. Boleh? Lafzan. Maksudnya memang kita sebut munada mansub habis. Yang pertama, yang kedua, yang alam dan juga apa tadi? Nakirah maqsudah, maka kita sebut munada mabni fi mahalli apa? Nasbi. Jadi nasab itu berlaku pada mana? Mahal sahaja, bukan lafaz. Tempat saja, bukan apa? Bukan lafaz. Boleh faham? Baik, jadi baca itu ihdaha إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. Apa maksudnya? Ala ya ibadallah. Ingatlah, wahai apa? Hamba-hamba Allah. Qalbi mutayyamun. Hatiku ni apa? Mutayyam. Mutayyam ni maksudnya apa? Ditundukkan dengan kerana apa? Rasa cinta. Itu. Dia cinta seseorang tu, jadi hati dia ni sentiasa apa? Tunduklah pada orang yang dicintai. Itu dia. Dengan apa? Yang dicintai. Kalau contoh, kalau ngana ni dengan orang lain, contoh nak pinjam buku, jangan harap mati pun tak bagi pinjam buku. Contohlah dengan orang lain. Tapi dengan hakim, ustaz nak pinjam buku, ambil. Sebab apa? Dia macam tu. Sebab anak apa? Sayang apa? Hakim. Itu dia panggil mutayyam. Baik. Mutayyamun bi ahsani man shalla, dengan sebaik-baik orang yang shalla. Shalla tu sama ada doa, boleh, wa aqbahihim ba'la, dan sejahat-jahat mereka itu dari sudut apa? Ba'la, suami. Dia kata meskipun suami dia tu sejahat-jahat orang, tapi aku masih lagi apa? Tunduk kerana sayang dengan dia. Nak buat macam mana? Cinta. Boleh? Itu dia punya apa? Tambahan lah. Tapi isu dia apa? Ya ibadallah. Ya ibadallah tu dia punya munadaman mansub sebab dia mudhaf. Boleh? Baik lagi. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله ويا حسنا وجهه ويا جميلا فعله ويا كثيرا بره أو منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد ويا خيرا من زيد أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك. Baik, dia kata yakun yang kedua dengan baik syabih bil mudhaf. Syabih bil apa? Bil mudhaf. Apa makna syabih bil mudhaf? Ni kita sebut sudah sebelum ni. Dia punya makna dia mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Barang yang apa dia berhubung dengan suatu yang mana suatu itu penyempurna maknanya. Penyempurna apa? Maknanya. Boleh? Dia macam kita sebutlah kan. Kita sebut fi'il kemudian fa'il. Fa'il itu dia penyempurna bagi makna fi'il. Sebab apa? Takkan kita fahami dengan sebenar-benar faham, melainkan apa?
adanya fa'il. Boleh faham? Baik. Maka di sini dia kata ada keadaan kalimat yang beramal dengan amal apa? Amal fi'il. Boleh? Dipanggil wasf, menjadi isim mushtaq yang beramal dengan amal apa? Amal fi'il. Boleh? Maka datang selepasnya itu kalimat yang apa? Dia menyempurnakan makna isim mushtaq yang beramal dengan amal fi'il tersebut. Sebab apa? Kita perlakukan macam apa? Macam antara isu fi'il dan fi'il dan fa'il. Ataupun fi'il fa'il maf'ulun bih, ataupun fi'il fa'il jar majrur. Boleh faham? Itu telah kita nyatakan sebelum ni. Baik. Wa hadza alladhi bihi at-tamam imma yakuna isman marfu'an bil munada. Dia kata dan apa yang dengannya itu sempurna, apa yang dengannya itu apa? Sempurna. Imma yakuna isman marfu', boleh jadi dia itu isim marfu' bil munada, dengan munada. Ka qaulika, contoh, ya mahmudan fi'luhu. Tengok di sini. Nak faham dia apa? Mahmud dipanggil apa? Isim apa? Isim maf'ul. Mahmud isim apa? Isim maf'ul. Maka kita ya wahai yang apa? Wahai yang dipuji. Mahmud apa? Yang apa? Dipuji. Maka dia kata di situ isim mushtaq ini beramal dengan amal fi'il. Kalau isim maf'ul kita akan takdir dia sebagai mabni lil majhul. Fi'il mabni lil apa? Lil majhul. Maka fi'luhu di belakang itu dipanggil penyempurna makna mahmud. Penyempurna makna apa? Makna mahmud. Maka di i'rab sebagai naib fa'il. Boleh? Maka ini dipanggil apa? Syibih bil mudhaf. Syibih bil apa? Bil mudhaf. Sebab apa panggil syibih bil mudhaf ni? Kan kita panggil mudhaf ilaih, isim ada isim kan? Ada isim dipanggil mudhaf, ada isim dipanggil mudhafun ilaih. Mudhaf apa yang dia buat kepada mudhaf ilaih? Memajrurkan dia. Boleh? Maka di sini ada dua isim, Mahmud. Kemudian ada dua apa? Fi'luhu. Isim yang kedua. Apa yang Mahmud buat ni kepada fi'luhu? Merofokkan fi'luhu. Boleh faham? Kemudian ada yang kala menasabkan, ada kala memajrurkan. Boleh faham? Nampak? Maka kita panggil dari sudut memberi kesan isim yang pertama kepada isim yang kedua dari segi i'rab, dia nak kata serupa dengan apa? Mudhaf. Yang mana isim pertama memberi kesan pada isim yang kedua, dari sudut dia memajrurkan isim yang kedua. Boleh faham? Itu bagi syibih. Dia serupa. Sebab kalau mudhaf ini mesti majrur. Tapi di sini dia bukan majrur. Tak semestinya. Boleh jadi marfu', boleh jadi mansub. Boleh faham? Itu dipanggil syibih apa? Bil mudhaf. Jadi faham macam mana nak sekali lagi? Macam mana nak kena pasti syibih mudhaf ni? Di depan dia itu awal isim itu adalah apa? Isim mushtaq. Boleh datang selepasnya itu akan apa? Barang yang menyempurnakan makna isim mushtaq. Isim mushtaq ni dia akan beramal amal fi'il. Dia akan beramal amal apa? Amal fi'il. Boleh? Kata ya musi'a salatuhu, boleh ya musi'an, tak boleh. Ya musi'an solatahu. Iaitu sebab dia ada fi'il, fa'il, kemudian dia tak cukup apa lagi? Maf'ulun bihi. Boleh? Mushtaq tu isim fa'il, isim maf'ul. Boleh ingat tak? Isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, sifat musyabahah tu dipanggil isim apa? Isim mushtaq. Boleh? Baik. Lama dia jadi perkara. Kan? Puasa raya. Kena main sikit lah. Syawal lah. Kena main. Boleh? Abang tu lama cuti tu. Mesti tak balas-balas Abang ni. Baik. Ya hasanan wajhuhu. Kalimah hasanan di isim mushtaq tu. Apa ni? Dia panggil apa? Sirah apa? Sifah musyabahah. Hasanan sifah apa? Musyabahah. Ya hasanan wajhu, apa? Ya wahai yang baik. Baik apa? Wajahnya lah. Jadi wajhuhu tu jadi fa'il. Boleh? Wa ya jamilan fi'luhu. Jamilan isim mushtaq. Dia bagi sifat musyabahah juga. Boleh? Maka apa? Fi'luhu akan jadi apa? Fa'il bagi jamilan. Wa ya kasiran biruhu, sama makna dia. Itu dibagi kesemuanya apa? Marfu'. Au mansuban, ataupun dipanggil barang yang tamam makna bagi munada itu adalah barang yang mansub. Contohnya ka qaulika ya talian jabalan. Macam mana ni? Ya talian mendaki kena ada maf'ulun bih, maka jabalan tu jadi apa? Maf'ulun bih. Boleh? Au makhfudan, ataupun makhfud bi khafidin muta'alliqin bih, ataupun makhfud dengan barang dengan haraf khafat
yang bertakluk dengan fi'il ataupun bertakluk dengan, bukan bertakluk fi'il, bertakluk dengan apa? Munada. Ya rafiqan bil ibad. Ya rafiqan bil apa? Bil ibad. Jadi kita apa? Rafiqan, kita apa maksud rafiq? Rafiq apa rafiq? Apa? Berlemah apa? Berlemah melembut. Rafiq. Berlemah lembut. Wahai yang berlemah lembut. Takkan kita nak sebut berhenti kat situ. Macam tak cukup makna lah. Boleh faham? Jadi kena datangkan jar majrur bil ibad, dengan hamba-hambanya. Boleh? Maka ni pun dipanggil sebagai syibih bil apa? Bil mudhaf. Wa ya khairan min Zaidin. Wahai yang lebih baik daripada Zaid. Ini pun dipanggil syibih apa? Syibih apa? Mudhaf. Au ma'tufan alaihi qabla nida. Ataupun dia panggil ada berlaku ma'tuf alaih sebelum apa? Sebelum nida. Apa dia ma'tuf alaih sebelum nida? Contohnya ya salasatan wa salasina. Salasatan wa salasin itu dipanggil apa? Dipanggil apa? Lafaz apa? Lafaz adat ma'tuf. Ada apa? Adat ma'tuf. Antum bisa dengar kan? Adat ma'tuf 21 sampai 29. 31 sampai 39, 41 49, 50 51 59 sampai ke atas lah, sampai 91 sampai 99 tu dia panggil ada apa? Ma'tuf. Maksudnya kita datangkan waw selepas dia. Wahid wa ishrin, isnani wa ishrin. Itu dia ada apa? Ma'tuf sebab ada waw. Boleh? Sekali dia kata salasatan wa salasin ini dia pibuh nama orang. Nama anak kita apa? Salasan wa salasin. Boleh salasan apa? Wa salasin. Mampu jugalah. Jadi kata nama 33. Boleh? Maka pada ketiga tu kita kata apa? Termasuk daripada apa? Dihukumkan hukumnya itu apa? Munada syabih bil mudhaf juga dihukum pada ketika tu yang sedemikian. Boleh? Dikira sebagai syabih bil apa? Bil mudhaf juga. Kalam Kalam. Apa? Bukan. Sebab apa? Dia akan jadi takrir macam ni. Ya musamma. Ya musamma bisalasin wa salasin. Jadi musamma tu apa dia? Sama tu apa? Mushtaq lah, betul tak? Sama mushtaq lah. Wa ya musamma bisalasin wa salasin. Ditakdir macam tu. Maka dia bila ditakdirkan dengan barang yang mushtaq, maka dia dikira sebagai apa? Munada syabih bil apa? Bil mudhaf. Boleh? Habis kat situ. Baik. Okey, kemudian kata Tok Guru rahimahullah, apa maksud nakirah ghairu maqsudah? Nakirah yang kita umum. Tak tertentu. Tak apa? Tertentu. Kalau nakirah maqsudah itu nakirah tapi tertentu. Nakirah maqsudah tu sebenarnya makrifah lah. Sama level dengan apa? Makrifah lah. Nakirah ghairu maqsudah tu nakirah yang asal lah. Maksudnya yang umum. Rijalun. Mana-mana rijal? Boleh faham? Bukan ada tertentu. Okey, boleh lagi ke qaulil a'ma. Ya rajulan khudh bi yadi. A'ma sebab a'ma. Buta kan? Ya rajulan khudh bi yadi. Bagi confirm dia niat apa? Tak tertentu. Mana-mana lelaki lah, betul. Tolong ambil tanganku. Boleh? Wa qaulu syair. Fa ya rakiban imma aradta faballighan. Ya. Nada ma ya min najrana an talaqiya. Apa dia? Allah talaqiya. Allah apa? Allah talaqiya. Baik, apa maksud dia? Faya rakiban. Ini kalimat faya rakiban. Apa makna kalimat ar-rakiban? Rakiban tu orang yang menunggang lah kan. Wahai orang yang apa? Menunggang. Mana-mana orang menunggang lah dalam apa? Kan dia duduk naik apa? Dia duduk naik geng apa? Geng kafilah kan. Ada menunggang, ada apa semua. Ya rakiban, wahai orang yang apa? Menunggang. Dia ke? A ke? B ke? C ke? Mana-mana. Tu dia panggil tak apa? Tertentu. Imma aradta. Imma apa? Aradta. Apa maksud aradta? Kalau di sini apa faya rakiban qalahu Abdul Yawus ba'dama usira yaumal kilab. Naihan bihi ala nafsi wa huwa min bahri tawil. Tawilul lahu buna duhuri. Baik. Imma, apa maksud imma? Asalnya inma. Asalnya apa? Inma. Bukan imma tu maksudnya apa? Sama ada tak? Inma. Apa maksud inma? Jika tidak aradta.
Jika tidak apa? Aradta. Apa maksud jika tidak aradta? Kita berpaling kan? Tidak, bukan berpaling. Kalau kalimat aradta, ataital arud, yakni makan bainal Makkah wal Madinah. Tu dia. Lain tu maksud dia. Kita jika tidak engkau berpaling, bukan berpaling maksudnya. Jika tidak apa? Engkau mendatangi kawasan bernama Arud. Arud tu mana? Satu kawasan di antara Mekah dan Madinah. Faballighan, maka apa? Sampaikanlah nadamaya. Nadamaya apa maksud nadamaya? Geng-geng, bukan penyesalan. Dia bagi jamak nadim. Nadim apa jamak nadim? Nadim ni orang panggil apa? Teman minum arak sekali. Nadim. Ustaz tu hang Nadim ni macam apa? Dia bahasa Melayu lah, tak tahulah di sini kan. Kan dah balik apa? Kan kalau contoh pasti orang putih kan. Mesti kalau apa? Pi baba, dia minum betul orang sebelah dia. Ada cerita I got fed up with my work. Dia you know, but your girlfriend she's dead. Dia tersedihan apa semua. Ada geng yang teman minum dia panggil Nadim. Ada depa teman minum sebenarnya teman yang apa? Teman yang apa rapat lah. Bagi kita ni teman minum teh tarik, Nadim jugalah tu. Sebab tu dah ada apa release station dengan kawan-kawan makan durian. Nadim. Jadi jamak dia apa? Jamak dia apa? Nadama. Nadama. Okey, nadama. Min Najran, daripada apa? Najran. Alla talaqiya. Alla apa? Talaqiya. Apa makna alla talaqiya? Bahawa tidak talaqiya. Apa dia talaqiya? Itu apa? Berjumpa. Alla talaqiya, tidak apa? Berjumpa. Baik. Maksudnya dia cerita orang ni yang cakap tu wahai Rakiban, maksudnya tu dia ada tengah apa terkurung ketika ditawan. Lepas tu kata wahailah siapa-siapa penunggang tolonglah, kalau hampa sampai ke tempat ni boleh bagitahulah bahawa bagitahulah kepada apa teman-teman minum aku ni, mungkin kita takkan jumpa lagi. Sedih lah. Habis baik. Wal mufradul ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bihi. Okey, ni sikit lagi. Ya Zaidu wa ya Zaidani wa ya Zaiduna wa ya rajulun wa ya rajulu li muayyanin. Baik. Lagi wa yastahiqu al-munada al-bina' bi amrayn ifradihi wa ta'rif. Dia kata yang pertama bahawasanya apa? Berhak munada itu dikira sebagai mabni dengan dua syarat. Pertama ifradihi, makna ifradihi tadi dia akan sebutlah, iaitu bukan mudhaf ataupun bukan apa syibih mudhaf. Itu makna apa? Ifrad. Wa ta'rifihi, makna ta'rif mesti ma'rifah. Ma'rifah makna dia ma'rifah tu ada dua, iaitu pertama alam, yang kedua apa? Nakirah apa? Maqsudah. Nakirah apa? Maqsudah. Maka itu makna ta'rif muayyan. Ta'rif tu makna muayyan. Baik, baca na'ni wa na'ni bi ifradihi alla yakuna mudhafan wala shabihan bihi. Faham kan? Lagi? Wa na'ni bi ta'rifi an yakuna muradan bihi muayyan. Faham makna ta'rif muayyan, tertentu. Bukan maksudnya makrifah tak, muayyan. Makna dia muayyan. Lagi? Sawa'un kana ma'rifatan qabla an-nida'i bainin wa amrin atau ma'rifatun ba'da an-nida'i bisabab al-iqbal 'alayhi. Iqbal berhadap, maksudnya ditentukan secara khas, seperti karajulin wa insani. Karajul wa insan, macam bila insan tu maksudnya sebelum diletakkan dengan haraf nida makna umum. Tapi bila kita sebut apa? Ya rajul, tertentu. Maksudnya kita memang tengok dia. Boleh faham? Maka itu menjadikan bahawasanya apa? Nakirah tadi sudah ditentukan. Boleh faham mana iqbal tu? Boleh? Sekali lagi. Turidu bihima muayyanan. Ya. Fa idza wujida fil ismi hadani al-amrani istahaqqa an yubna ala ma yarfa'u bihi law kana mu'raban. Maka dia kata jika didapati isim ini dua syarat tersebut, maka berhaklah untuk dia mabni ala ma yurfa'. Maksudnya mabni ala apa? Dhammi. Mabni ala apa? Dhammi, ataupun ala ma'rufah yang lain. Mabni ala alif, mabni ala apa? Waw. Itu makna mabni ala ma yurfa'. Maksudnya berdasarkan alamat dia ketika kalau dia rafa'.
Boleh? Lau kana mu'raban, itu jikalau sebelumnya apa? Mu'rab. Taqulu ya Zaidu bil dhammi, maksudnya mabni ala dhammi. Wa ya Zaidani mabni ala apa? Bil alif. Wa ya Zaiduna mabni ala apa? Ala waw. Kerana alamat rafu' bagi dia, kalau dia ketika itu mu'rab, maka kita sebut apa? Marfu' bi apa? Bil waw. Marfu' bi apa? Bil dhamm. Marfu' bi apa? Bil alif. Maka ketika dia jadi mabni di sini, akan apa? Mabni mengambil alamat rafu'nya sebagai alamat bina. Alamat apa? Alamat bina. Boleh? Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala, ya Nuh qad jadaltana, ya, ya Jibalu awwibi ma'a. ya. Itu kesemua fahamlah. Ya Nuh qad jadaltana, kamu berapa? Jadal apa? Jidal apa? Berbalah, berdebat. Ya Jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Apa maksud jibal? Wahai apa? Gunung awwibi. Apa awwibi tu? Apa mana? Ni Nabi Daud kan Nabi Sulaiman? Sulaiman. Cuba tengok ada makna dia apa? Ada. Tapi sabak Nabi Sulaiman kan. Awwibi. Aubah tu tidak balik. Aubah. Cuba tengok ada. Tu banyak berzikir awwib macam innahu awwab. Ya, boleh. Betul tak faham yang wal ma'rifah yang ada ma yuqali ke ya Zaid. Pada di sini adalah tentang Zaidu, dengan contohnya Zaidu tu bila rafa pada dia, tapi dia Zaidu kalau itu untuk maksud untuk tertentu, Zaid tertentu. Zaid tertentu. Memang kalau Zaidu memang confirm tentu sebab dia memang nama, kata nama khas. Tapi kalau ya rajulu, ya rajulu tu mana tertentu. Ya. Tapi kalau ya rajula, kalau ya rajulan ya yang bertanwin, yang itu bukan tertentu. Boleh faham boleh. Nabi Tu kena faham tu boleh nahwu. Nabi Daud. Nabi Daud apa maksud dia? Apa ni? Anda punya internet slow pula nak cari masa. Ha? Apa tafsir? Dia ada itu yang bahis Qurani tu bagus. Bahis Qurani apa? Boleh app. Dia bagi berapa banyak tafsir, 10 tafsir kot. Kita boleh rujuk tekan ayat tu. Apa tafsir Jalalain cakap? Apa tafsir cakap? Okey. Cuba tak? Ni bahis Qurani. Betul lah, sabbihi ma'ahu idza sabbah. Sabbihi awibina bertasbihlah. Bertasbihlah. Sabbihi ma'ahu. Sabbihi bertasbihlah ma'ahu. Baik. Wat-tayr. Ni Nabi apa? Nabi Daud bukan Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Baik. Faslun wa taqulu ya ghulam wallahu ta'ala alam. Ni kita berhenti, terlihat setengah jam lah. Pukul 12.30 kita jumpa insya-Allah.